Shalom saudara-saudari, bertemu lagi dalam Rob City of Reality DNI Malaysia. Hari ini kita akan berkongsi firman Tuhan yang bertajuk Kitalah yang berkuasa. Ketika aku berada bersama kamu tiap-tiap hari di rumah Tuhan, kamu tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Lukas 22 ayat 53. Saudara-saudari, kita sekarang sedang berada di waktu di mana terdapat banyak penyalahgunaan kuasa politik di kebanyakan tempat di dunia ini. Ada sebilangan undang-undang, polisi-polisi, dan tindakan di beberapa buah negara yang direka untuk menentang orang Kristian oleh kerana iman mereka. Sekiranya kamu membaca kisah penangkapan Yesus sebelum dia disalibkan, kamu akan mendapat melihat bahawa ketidakadilan sebegitu bukanlah perkara yang baru. Yesus telah melalui penyalahgunaan kuasa dari penguasa kegelapan itu. Yohanes 18 menceritakan bagaimana Yudas telah memimpin para askar dan pengawal Roma yang disuruh oleh ketua-ketua imam dan orang Farisi untuk menangkap Yesus. Mengetahui apa yang akan berlaku kepadanya, Tuhan Yesus menghampiri mereka dan berkata, "Siapakah yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah dia." Pada saat Yesus berbicara dan memperkenalkan dirinya, semua askar dan pengawal rumah Tuhan tersungkur oleh kuasa Tuhan lalu jatuh ke tanah dengan serta-merta. Lukas 22 ayat 52 hingga 53 memberitahu kita, maka Yesus berkata kepada semua ketua imam, ketua pengawal rumah Tuhan dan orang tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Adakah aku ini penyamun sehingga kamu datang dengan pedang dan belatan? Ketika aku berada bersama kamu tiap-tiap hari di rumah Tuhan, kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara-saudari, perhatikan kenyataannya. Inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Yesus mengerti bahawa kuasa kegelapan itu sedang bekerja dan orang yang telah datang untuk menangkapnya tidak berbuat demikian atas dorongan diri mereka sendiri, tetapi oleh syaitan. Yesus menghadapi 6 perbicaraan dalam beberapa jam dan tidak ada seorang pun yang dapat mensabitkan kesalahan dia. Oleh kerana marah, imam besar itu memfitnahnya sambil berkata, "Dia telah menghujah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Lihatlah sekarang kamu telah mendengar hujahnya." Matius 26 ayat 65. Beberapa jam kemudian dia disalibkan di kayu salib. Puji syukur kepada Tuhan, dia telah menyerahkan dirinya atas kehendakannya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya walaupun dia dapat melakukan sesuatu mengenainya. "Aku menyerahkan nyawaku supaya aku dapat menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, tetapi aku menyerahkannya dengan rela. Aku berkuasa menyerahkannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 17 hingga 18. Perbicaraan yang cepat, undang-undang yang tidak masuk akal, penipuan dan manipulasi yang tidak terkawal hari ini bukanlah perkara yang baru. Oleh itu, kita harus berlutut untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh dalam roh, sambil mengisytiharkan bahawa benar-benar kita dikuasai oleh cahaya Injil dan dipengaruhi oleh kuasa kebenaran. Kita mempunyai kuasa dan Yesus adalah Tuhan di atas segala-galanya. Berdirilah untuk Dia dan gerejanya di semua tempat. Mari kita membuat pengakuan. Aku enggan menjadi kecut hati dengan keputusan atau undang-undang yang bersifat antikristus atau yang menentang pemberitaan Injil, tetapi aku dibangkitkan dalam diriku untuk berdoa agar segala tindakan rencana, polisi dan strategi syaitan untuk menentang umat Tuhan dan pemberitaan Injil ke seluruh dunia digagalkan. Dalam nama Yesus, Amin. Sebagai renungan tambahan, kita boleh membuka 2 Tesalonika 3 bagi ayat 1 dan Amsal 16 ayat 12.
Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.